Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak kepada semua sidang penonton yang bersama-sama bersiaran pada tengah hari ini dalam rancangan 12 Suku. Satu channel yang dikendalikan oleh pihak My Pusaka dalam khidmat masyarakat untuk berkongsi kisah suka dan duka urus pusaka dan juga perancangan pewarisan. Saya mengharapkan sedang menonton semua yang hadir sihat walafiat Tahniah kerana kita semua alhamdulillah telah selamat menjalani minggu yang pertama ibadah puasa di bulan Ramadan. Tahniah. Dan tahniah juga kepada sidang penonton yang mengambil masa rehat sekarang ni untuk sama-sama bersiaran dengan pihak kami My Pusaka dan pada minggu ni saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun Jurutera Pusaka akan berkongsi satu kisah urus pusaka yang berjudul Pemangsa yang Menjadi Mangsa. Ada sesuatu yang trik di situ. Biasanya pemangsa ni memakan tapi kali ni pemangsa tu dimakan. Macam itulah lebih kurang maksud dia. Ini satu kisah urus pusaka. Sedikit latar belakang berkenaan dengan kisah. Tolong please like dan share untuk kita kongsikan dengan lebih ramai umat-umat Islam di luar sana Jadi sedikit latar belakang berkenaan dengan kes urus pusaka ni. Arwah bapa meninggal tak sampai setahun. Jadi meninggalkan isteri dan juga 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Di mana isteri ni jadi saya refer selepas ni sebagai ibu, memang telah berada dalam keadaan yang uzur dan hilang daya ingatan. Boleh dikatakan 100% hilang daya ingatan Jadi kes bermula apabila seorang daripada waris ni menghubungi saya, pihak My Pusaka, untuk menguruskan harta pusakanya. Jadi kita pun set appointment dan berjumpa untuk berbincang untuk lebih lanjut. Jadi dari perbincangan tu 3 orang waris yang hadir, seorang tidak hadir. Salah seorang daripada abangnya, saya panggil sebagai Angah tidak hadir kerana masalah kesihatan, dan juga ibunya ibunya pun dah memang uzur, jadi tak dapat hadir. Jadi yang hadir pada sesi perbincangan yang pertama tu hanya 3 orang. Saya namakan sebagai Alang, Ucu dan Along Jadi semasa perbincangan yang pertama tu kita kami membincangkan tentang harta-harta pusaka arwah, boleh tahan banyaknya satu tanah pusaka dengan rumah pusaka, 5 keping tanah pertanian getah, sawit dan sebagainya, dan juga akaun tabung haji, akaun ASB dan juga beberapa akaun simpanan Jadi di masa perbincangan tersebut timbullah satu cerita mengatakan bahawa sebenarnya kesemua waris ni telah muafakat berkenaan dengan pembahagian harta pusaka arwah. Namun salah seorang daripada waris, iaitu si Angah, yang tidak hadir pada perbincangan yang pertama tu, seolah-olah cuba menguasai ataupun mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Iaitu apa dia? Satu sebidang tanah yang di atasnya ada 10 buah rumah sewa. Jadi waris-waris ni memberitahu bahawa si Angah ni ingin mengambil tanah tersebut, ke semua rumah sewa tersebut, dan juga hasil duit sewa. Masa tu saya pun dah terfikir dah. Ini yang dinamakan pemangsa ni. Sebab dia nak mengambil lebih daripada yang sepatutnya. Jadi seperti biasa, sebarang kes urus pusaka yang dikendalikan oleh pihak My Pusaka, maka kita mengemukakan cadangan untuk muafakat waris. Jadi
klien ni pun bersetuju untuk mengadakan sesi muafakat waris di rumah si Alang ni lah, abangnya yang tidak dapat hadir pada malam tersebut, ya. Abang dia yang saya namakan sebagai pemangsa ni lah, ya. Jadi tarikh dan waktu telah ditetapkan untuk sesi muafakat waris. Jadi saya pun pergi dengan seorang senior penasihat kanan ataupun kaunselor kanan My Pusaka, iaitu Tuan Bahar. Jadi Tuan Bahar pun mengingatkan saya dalam perjalanan tu, dia kata kita sebagai kaunselor ni perlu mendengar daripada pelbagai pihak. Kita jangan membuat kesimpulan yang terlalu awal. Memandangkan saya mengatakan bahawa terdapat seorang pemangsa. Jadi Tuan Bahar tak setujulah, ya, walaupun kita ni dilantik oleh klien yang berada di pihak yang lain, tetapi kita kena mendengar ke semua pandangan waris-waris yang berkaitan. Jadi apabila kami tiba, sesi muafakat waris pun bermula, ya. Jadi langkah yang pertama pastinya menerangkan tentang hak-hak dan tanggungjawab setiap waris berdasarkan hukum faraid, ya. Seperti ibunya, ya, walaupun ibunya berada dalam keadaan yang hilang ingatan, hak ibunya sebanyak 1/6 daripada harta arwah masih ada, ya. Jadi satu persatu perbincangan harta tu diperbincangkan, ya. Dan pastinya sebidang tanah dengan 10 buah rumah sewa tu diperbincangkan di akhir muafakat, sesi muafakat tersebut. Sebab kami merasakan bahawa itu yang akan menjadi sebagai satu, dipanggil deadlock, ataupun satu perbincangan yang akan mengambil masa yang panjang, ya. Jadi sepanjang sesi perbincangan berkenaan dengan beberapa harta yang terawal tu, nampak ada muafakat semua, ya. Semua dah bersetuju pembahagiannya bagaimana, ya. Semua dah bersetuju. Dipendekkan cerita hinggalah ke bahagian akhir, tanah yang mengandungi rumah sewa tersebut. Kemudian si pemangsa ni pun bersuara. Dia cakap memang betul ada 10 rumah sewa, tetapi tidak semuanya disewa. Dan rumah sewa tu kesemuanya pun telah usang, ya, telah berusia, telah lama, memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi, di mana hasil setiap bulan yang dikutip daripada sewanya pun tidak banyak, dan sebahagian besar daripada hasil duit sewa tu diberikan kepada ibunya sebagai sara hidup. Jadi terus perspektif saya, terutamanya saya, bertukar. Saya merasakan dia ni bahawa dia ni adalah seorang pemangsa. Rupanya daripada perbincangan ni didapati bahawa beliau pemangsa ni merupakan mangsa sebenarnya. Sebab apa? Kelima-lima tanah yang diperbincangkan sebelum ni semuanya telah dipersetujui, dimuafakatkan, diberikan kepada setiap seorang waris, tetapi pemangsa tiada. Sehinggalah tanah yang terakhir ni dengan yang ada 10 pintu rumah sewa, ya. Jadi betul lah seperti kata Tuan Bahar tadi, kan, kita ni kaunselor perlu mendengar dari pandangan dan luahan hati daripada kesemua waris-waris, ya, walaupun hanya salah seorang waris yang melantik kita sebagai kaunselor, ya. Yang tu pentinglah. Jadi sepanjang sesi muafakat waris tu ada dua peristiwa yang saya rasa istimewa berlaku, ya. Yang pertama, salah seorang waris iaitu si Acu datang lambat, ya, datang lambat. Tapi sampai-sampai saja dia menghulurkan 2 kunci rumah. Rupanya arwah ada rumah sewa lain lagi, ya, arwah ni banyak rumah sewa, dan dibahagikan 2 kunci itu kepada alungnya. Memang walaupun urus pusaka ni belum berjalan lagi, tetapi persefahaman antara waris ni telah pun ada. Jadi dia kata, Alung, Acu rasa Alung lebih layak untuk memiliki rumah ni. Jadi sekarang Alung ambil dah, ya, kunci rumah, 2 rumah sewa ni. Okey, yang kedua, berlaku tolak menolak
ya, apabila membincangkan pembahagian tanah-tanah tu, pemilikan tanah, cadangan pemilikan tanah tu terdapat tolak menolak. Ada yang si Acu kata, saya tak naklah, berilah dekat Alang. Alang kata tak, saya tak perlulah tanah ni, berilah dekat Along. Nampak tak? Ya. Sebenarnya dalam kes-kes harta pusaka ni amat jarang berlaku kes-kes yang macam ni. Yang selalunya berlaku apa? Semua nak, saya nak tanah tu, saya nak rumah tu, semua saya. Tetapi dalam kes ni menolak. Mereka merasakan ada waris lain yang lebih perlu lagi. Ya, jadi mereka melepaskan hak dengan redha. Walaupun masih lagi di peringkat perancangan, perbincangan untuk kes urus pusaka. Jadi awal-awal lagi muafakat ni telah dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang saya hormati sekalian, apa yang dapat kita sama-sama belajar daripada kisah pembangsa yang menjadi bangsa ni, ya. Yang pertama, pentingnya mendapatkan khidmat nasihat daripada tenaga pakar untuk muafakat waris, ya. Sebab apabila kami membentangkan kaedah penyelesaian, kami memang menerangkan secara mendalam tentang hukum hakam faraid, ya, berkenaan dengan hak, tanggungjawab dan sebagainya. Jadi sebab apa? Sebab ramai masyarakat kita di luar sana yang masih lagi tidak faham, ya, tentang hukum faraid ni, ya. Lepas tu yang kedua, dalam hukum faraid ni sebenarnya bukan hanya setakat pembahagian 1/2, ya, untuk ibu 1/6, tidak, ya. Dalam hukum faraid sebenarnya ada kaedah at-taharush. Apa dia? Muafakat waris. Macam kes urus pusaka ni tadi, rumah pusaka dan tanah pusaka itu telah dimuafakatkan di kalangan waris-waris untuk diberikan kepada Alang. Sebab apa? Alang ni lah yang menjaga ibunya, ya, yang uzur. Jadi waris-waris semua muafakat at-taharush, ya, melepaskan hak atas rumah tu dan diberikan kepada si Alang, ya. Begitu juga dengan tanah yang ada 10 pintu rumah sewa. Waris-waris lain semua bermuafakat melepaskan hak dengan tanpa sebarang tebusan, ya, melepaskan hak dengan redha kepada si Angah. Sebab apa? Angah lah yang selama ni menjaga tanah dan juga kesemua rumah-rumah sewa tersebut, bermula daripada sejak arwah tu masih hidup lagi. Jadi di sinilah cantiknya, ya, berkenaan dengan hukum faraid. Cantiknya hukum ciptaan Allah. Sebab apa? Sebab adanya at-taharush, muafakat waris. Dan sebenarnya muafakat waris ni dalam kes-kes urus pusaka paling suka dilaksanakan, didapati. Jadi di situlah pentingnya ada tenaga pakar ataupun kaunselor seperti My Pusaka ni untuk mengendalikannya. Kelebihannya, urus pusaka selesai, harta pusaka arwah boleh dimanfaatkan, ya, pahala insya-Allah berterusan kepada arwah, dan hubungan sesama keluarga dapat dieratkan, diperbaiki, ditambahkan, ya. Itu yang kelebihannya, ya. Jadi saya menyeru kepada semua masyarakat sidang penonton, ya, di luar sana. Jadi kalau ada kes-kes urus pusaka yang belum diselesaikan tu, cepat-cepat hubungi pihak kami My Pusaka. Kami akan mulakan proses urus pusaka tu dengan muafakat waris, ya. Lepas tu ambil juga masa untuk belajar dan memahami hukum faraid, ya. Sebab memang betul masih ramai lagi umat Islam di luar sana yang masih lagi keliru, ya. Mereka mengatakan hukum faraid itu mesti 1/2, 1/4. Sebenarnya 1/2, 1/4, 1/6 tu sebenarnya adalah pembahagian ikut kadar faraid. Hukum faraid itu apa dia? Ada at-taharush, melepaskan hak dengan redha, melepaskan hak dengan tebusan, pembahagian ikut kadar yang dipersetujui, dan yang keempat mengikut pembahagian kadar
faraid, ya. Itu hukum faraidnya sebenarnya. Jadi pihak Mai Pusaka sendiri begitu komited untuk mengadakan majlis kelas-kelas ilmu secara percuma dalam talian yang terkini, ya. Pada hari Sabtu ni dijemput semua pihak Mai Pusaka pada pukul 9 pagi akan mengadakan majlis ilmu yang berjudul Pahala Berganda versus Dosa Multi Level dengan pusaka. Maksudnya apa? Dengan harta pusaka ni, insya-Allah kita akan dapat pahala, dan jangan lupa kita juga mungkin boleh dapat dosa bertingkat-tingkat. Jadi ambil masa tuan-tuan untuk daftar dan hadir pada kelas ilmu hari Sabtu ni jam 9 pagi, Zoom online, ya. Okey. Jadi sehingga bertemu lagi di lain siaran, ya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.